Terima kasih bersama Buletin Pagi 28 Julai. Anda bersama dengan saya, Siti Khadijah Jaafar. Antara paparan pagi ini, Ahli Parlimen Pasir Salak sekali lagi di kompaun tidak pakai pelitup muka. Juga Terengganu yakin beralih ke fasa 3 bulan depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman di kompaun kerana melanggar SOP kawalan pergerakan dalam Pelan Pemulihan Negara PPN dengan tidak memakai pelitup muka ketika berada di bangunan Parlimen. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beng Eng Lai berkata kompaun dikeluarkan selepas siasatan yang dibuat mendapati ahli Parlimen itu yang menghadiri mesyuarat khas Dewan Rakyat tidak memakai pelitup muka. Ketika bersama seorang individu di ruang lega Parlimen kira-kira jam 2.30 petang kemarin. Siasatan dibuat selepas pihaknya mengesan satu foto yang dimuat naik seorang pemilik akaun Twitter. Menurut kenyataan itu, nilai kompaun akan ditentukan oleh Pejabat Kesihatan Daerah. Kerajaan Negeri Terengganu yakin akan beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Ekonomi Negara PPN penghujung bulan depan. Ini berikutan kadar vaksinasi di negeri itu kini telah mencapai 35.2%. Menurut Exco Kesihatan Negeri, Datuk Alias Razak, pihaknya kini menggiatkan usaha vaksinasi kepada penduduk berusia 18 tahun ke atas bagi mencapai imuniti kelompok 80%. Setakat 24 Julai, 284,583 orang atau 35.2% telah menerima suntikan dos pertama. 161,753 orang atau 20.1% pula menerima dos kedua. Purata suntikan pula antara 11,000 hingga 14,000 sehari. Saya dah kira seminggu lagi insya-Allah kita boleh, selama seminggu ke 14,000 sehari kita boleh suntik 98,000 orang campur dengan yang dah ada sekarang 284,000 lebih kurang, maka kita boleh suntik mungkin dalam awal minggu bulan 8 ini kita akan ada lebih kurang 382,583 orang yang dapat dos pertama, bermaksud sudah capai 47% dos pertama. Dalam masa 3 minggu lepas itu insya-Allah hujung Oktober kita akan semua akan completed second dose ataupun dapat complete 2 dos. Maka 47% akan dicapai pada hujung Ogos insya-Allah. Terengganu perlu mencapai 40% kadar vaksinasi penduduk dewasa bagi membolehkan peralihan ke fasa 3 PPN. Selain itu, negeri itu juga perlu mencapai penggunaan unit rawatan rapi ICU di tahap selamat dan jumlah kes harian COVID-19 yang rendah. Terengganu kini antara 8 negeri yang telah beralih ke fasa 2 PPN. Sabah berada di landasan yang terbaik bagi mencapai sasaran 60% penduduk divaksin menjelang Oktober ini. Ketua Menterinya Datuk Haji Jinor berkata ia bersandarkan kepada angka program vaksinasi jangkauan luar pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 CITF dengan jumlah dos suntikan melebihi sasaran 30,000 dos sehari selama 4 hari berturut-turut sejak 21 Julai lalu. Datuk Haji Ji dalam satu kenyataan berkata pembukaan PPV Integrasi Pertama Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu hari ini juga akan membantu meningkatkan kadar vaksinasi di negeri itu. Jelasnya bersama dengan program sedia ada iaitu Program Imunisasi Industri COVID-19, kerjasama awam swasta PIKAS untuk pekerja industri dan PPV Integrasi yang melibatkan dua organisasi penjagaan kesihatan swasta diharap dapat meningkatkan vaksinasi daripada 1,500 hingga 10,000 sehari. Datuk Haji Ji berkata Sabah akan menerima 1 juta dos vaksin jenis Pfizer-BioNTech dan 1.8 juta dos vaksin jenis CanSino bulan depan. Angkatan Tentera Malaysia ATM menerusi Combat Medic Vaccination Team CMVT telah memberi 6,801 dos suntikan vaksin COVID-19 kepada penduduk di pedalaman Sarawak. Angka itu direkodkan dalam tempoh sebulan program itu dilancarkan walaupun terpaksa menempuh bentuk muka bumi yang mencabar serta lokasi yang jauh terpencil.
Pasukan CMVT mengharungi perjalanan hampir 8 jam menaiki kenderaan pacuan 4 roda dari Kapit ke Long Busang di Belaga. Manakala 4 jam lagi diperlukan bagi perjalanan menggunakan bot dari Long Busang ke Sang Anau. Menurut Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division, pasukan yang terdiri daripada 4 pegawai perubatan dan 16 paramedik bagaimanapun tetap bersemangat untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Hasilnya, program vaksinasi di Bukit Mabung yang melibatkan penduduk di kawasan Long Busang, Sang Anau dan Long Unai berjaya dilaksanakan pada 22 hingga 25 Julai lalu. Terdahulu, vaksinasi dos pertama di Long Busang dan Sang Anau telah dijalankan pada 2 hingga 4 Julai lalu dan terkini bagi suntikan dos kedua. 609 orang di Long Busang dan 67 di Sang Anau berjaya melengkapkan 2 dos vaksin. Manakala 151 penduduk di Long Unai menerima dos pertama. Secara keseluruhan daripada 6,801 dos yang diberikan oleh pasukan CMVT, 3,659 adalah dos pertama, manakala 3,142 dos kedua. Pasukan berkenaan akan melaksanakan pemberian vaksin dos kedua di Nanga Jagau Kenowit pada 31 Julai dan Pasai Song Sibu dari 3 hingga 5 Ogos depan. Walaupun tidak menghalang sesiapa sahaja untuk memilih lokasi menerima suntikan vaksin COVID-19, namun Jabatan Kesihatan Perlis menasihatkan sebaiknya orang ramai mendaftar penerimaan vaksin di alamat mereka berada. Ia dilihat kaedah terbaik dan mengurangkan risiko kepada petugas di Pusat Pemberian Vaksin PPV selain dikuatiri merencatkan proses vaksinasi kepada penduduk di negeri itu. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Sirajuddin Hashim berkata setakat ini masih ramai penduduk di Perlis yang belum menerima suntikan vaksin. Isu itu timbul sejak kemarin apabila sebuah PPV di Kangar ditularkan sesak dengan kehadiran ramai individu dari luar yang dipercayai hadir untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Kita memohonlah kepada mereka yang di luar Perlis supaya tidak memilih PPV di Perlis lah. Kerana keutamaan kita adalah yang pertamanya untuk memastikan rakyat Perlis dululah untuk mendapat vaksin ini. Yang keduanya, sekarang ini tidak timbul masalah dari segi vaksin sebab semua negeri telah mendapat vaksin yang cukup. Jadi mereka perlu bersabarlah untuk mengikut giliran. Jadi kalau pergi negeri lain, yang pertamanya mungkin dia akan mengganggu kota negeri lain. Dan yang kedua, mungkin datang pada kawasan-kawasan yang berisiko, so dia akan memberikan risiko kepada petugas PPV di negeri tersebut. Bagaimanapun, JKN Perlis tidak dapat memastikan kehadiran individu luar itu berkait dengan isu pulang ke kampung atau tidak. Selain individu yang tinggal di kawasan bersempadanan dengan negeri itu, individu dari zon merah juga dikesan merentas ke Perlis untuk menerima suntikan vaksin. Dr. Sirajuddin berkata demikian dalam sidang media operasi khas kawalan pandemik COVID-19 di Arau semalam. Operasi khas ini dilakukan ke atas 2,000 premis yang beroperasi ketika ini di seluruh Perlis sebagai persediaan ke arah pasca pandemik COVID-19. Antara lain, JKN mahu memastikan setiap premis perniagaan, perkhidmatan dan lain-lain agensi dapat mematuhi SOP ditetapkan dan membiasakan diri dengan norma baru. Sejak mula dilaksanakan kemarin, 180 premis telah dilawati dan mereka bersetuju menandatangani deklarasi pematuhan SOP yang diberikan. Ini pula susulan penularan jangkitan COVID-19 di perkampungan orang asli di Tanah Tinggi Lo Jinggo, Musang, Kelantan. Pemimpin masyarakat dan Tok Batin di kawasan itu meminta kerajaan mempercepatkan suntikan kepada lebih 3,000 penduduk. Penghulu masyarakat orang asli Pos Hendrop BD Ronggeng berkata, masyarakat orang asli kini dalam ketakutan dan enggan keluar rumah kerana berasa tidak selamat sehinggalah diberikan suntikan vaksin. Katanya buat masa ini semua Tok Batin dan penghulu mengetatkan kawalan bagi memastikan tiada kemasukan orang luar. Ekoran 6 penduduk disahkan positif dan 62 penduduk terpaksa memakai gelang merah jambu kerana menjadi kontak rapat. Sehingga kini 3 laluan utama ke perkampungan orang asli ditutup dari dimasuki orang luar dengan penduduk meletakkan kayu penghalang iaitu di Pos Hendrop, Kampung Sendrop dan Pos Tuel. Berharap-harap sangat pertama sekali pada kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, di bawah Yang Maha Menteri, supaya
menyegerakan proses pemberian vaksin ini kepada masyarakat kami orang asli. Pertamanya, kami di Posendrop ini bersama dengan sekitar kawasan lodging, jajahan lodging, amat terkesan dengan pandemik COVID-19 ini, dan di lodging telah pun menular jangkitan daripada pandemik COVID-19 ini dan menyebabkan seorang kematian. Jadi kami terasa amat bimbang sekali. Pendapat saya lah, kalau boleh penggunaan vaksin di kalangan masyarakat orang asli, terutama sekali di jajahan Gua Musang lah, kalau boleh dipercepatkan dengan kadar segera lah. Sebab penyakit COVID-19 dah menular di pendapatan orang asli, terutama sekali di layan lodging. Jadi kerisauan kami amat tinggi. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Galas, Muhammad Syahbudin Hashim berkata pihaknya telah menghubungi kerajaan negeri dan kerajaan pusat meminta dibekalkan vaksin Cansino yang diumumkan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin bulan lalu. Ini berikutan masyarakat orang asli di Gua Musang menunggu dan berharap diberi suntikan segera bagi mengelak jangkitan dari terus menular. Saya berharap agar tidak ada delay ataupun tertangguh proses vaksinasi yang sepatutnya mengikut jadual sebagaimana yang dirancang bersama. Kalau ikutkan jadual, Ogos ini masyarakat orang asli keseluruhannya akan bermula untuk mendapat vaksin Cansino, yang mana vaksin ini hanya diperuntukkan 1 dos diberikan kepada masyarakat orang asli. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan akan membekalkan vaksin Cansino kepada Kelantan dan kawasan pedalaman, termasuk penempatan orang asli yang hanya membabitkan 1 dos suntikan sahaja. Seorang lelaki warga emas suku Temiar berusia 70 tahun dari Kampung Sengsang Postbrook di lodging menjadi individu pertama masyarakat orang asli di kawasan itu yang dilaporkan meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19. Kejadian itu menyebabkan 62 individu dari 5 kampung sekitar yang menjadi kontak rapat kepada mangsa menjalani kuarantin kendiri di rumah masing-masing. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Pasukan Gerakan Am PGA menggagalkan 3 cubaan menyeludup 1.08 tan metrik daun ketum sejak Ahad lalu. Kejayaan itu hasil operasi dijalankan bersama Pasukan Gerakan Udara PGU di sepadan Malaysia, Thailand dekat Padang Besar Perlis. Pegawai Pemerintah Batalion 3 PGA, Superintendent Azhar Hashim berkata, nilai keseluruhan bagi rampasan daun ketum mencecah RM32,400. Dalam rondaan 2.30 pagi, pihaknya menemui 10 guni yang dibalut dengan plastik hitam disyaki mengandungi daun ketum dalam kawasan semak yang dipercayai sedang menunggu untuk diseludup ke negara jiran. Sebelum ini, kampit-kampit guni ni hanya maknanya yang warna putih saja di bahagian luar saja. Tetapi kita tengok 2 kes ya di kiri kanan ini, dia telah menggunakan plastik hitam ni untuk mengelak. Tujuan dia, MO dia pada siang mungkin kita banyak kes-kes yang kita dapat waktu siang ni. Jadi waktu malam dia boleh maknanya menggunakan jalan-jalan tikus ni mungkin untuk mengelak kita daripada kita boleh dapat kena pasti laluan-laluan ni. Jadi guni-guni yang telah dibalut dengan plastik hitam ni mungkin akan diletak di kawasan-kawasan tertentu yang mana pada andaian sindiket ini kita tidak akan dapat kesan. Kejayaan menemui daun-daun ketum berkenaan adalah hasil risikan dan siasatan pihaknya yang sentiasa melakukan kawalan ketat di sempadan Malaysia, Thailand bagi mengekang aktiviti penyeludupan. Sejak 1 Julai lalu, pihaknya berjaya merekodkan 23 kes rampasan daun ketum melibatkan berat keseluruhan 5.7 tan metrik dengan nilai RM168,330. Dalam operasi sama, seorang wanita warga Thailand dan seorang lelaki tempatan masing-masing berusia 21 tahun juga ditahan pada 23 Julai. Wanita terbabit ditahan kerana tiada dokumen perjalanan sah, manakala suspek lelaki disyaki tonto atau penjaga jalan untuk aktiviti penyeludupan. Laporan luar negara. Kerajaan Britain memperluas program ujian saringan COVID-19 harian. Ia bagi mengurangkan ketidakhadiran pekerja, ekoran kes baru harian terus meningkat dan peraturan kuarantin kendiri yang ketat.
Ratusan ribu pekerja Britain menjadi kontak rapat individu positif COVID-19 sekaligus mencetus kluster. Justru individu berkenaan perlu dikuarantin 10 hari di bawah garis panduan kesihatan awam mengakibatkan kekurangan kaki tangan di sektor kritikal. Bagaimanapun, peraturan ini akan berakhir 16 Ogos bagi pekerja yang telah lengkap 2 dos vaksin, termasuk majikan terpilih untuk menganjurkan saringan di kendali kerajaan. Minggu lalu, program ini diumumkan untuk 800 tempat kerja dalam industri makanan, sektor pengangkutan dan penguatkuasaan seperti polis, bomba dan pengawal sempadan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Satu perlawanan Liga Super berlangsung semalam dengan Perak lega meraih satu mata menentang Kuala Lumpur City FC. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Perak berakhir dengan keputusan seri tanpa jaringan. Dan semestinya satu keputusan yang cukup penting buat Perak ketika pasukan sedang berdepan dengan detik sukar berikutan kehilangan beberapa pemain tonggak. Selepas kekalahan 1-5 kepada Terengganu FC sebelum ini, memang tugas sukar menanti jurulatih Chong Hee Fat melayan kunjungan Kuala Lumpur City FC di laman sendiri. Awal permainan, gawang Perak sudah diuji menerusi percubaan Zafri Yahya yang berjaya diselamatkan penjaga gol Perak Muhammad Azri Abdul Ghani. Aksi kedua-dua pasukan terus seimbang dengan masing-masing saling berbalas serangan. 0-0 tamat separuh masa, aksi sengit terus disajikan kedua-dua pasukan dan Perak hampir memecah kebuntuan pada minit ke-64 selepas tandukan Charles Mitchell berjaya diselamatkan Nick Muhammad Syarul Azim Abdul Halim. Keputusan 0-0 kekal sehingga whistle penamat dan pastinya kelegaan buat Perak yang meraih satu mata turut melonjak ke kedudukan ke-10 Liga memintas Melaka United. Sementara itu, dalam saingan Liga Premier, Terengganu FC 2 terus gah mengekalkan rekod tanpa kalah. Kali ini mengejutkan pasukan tangga kedua Negeri Sembilan menerusi kemenangan 1-0. 0-0 pada aksi 45 minit pertama, gol tunggal perlawanan hadir pada minit ke-66. Jaringan Jordan Minta memastikan TFC 2 mengutip 3 mata berharga dengan kini hanya dipisahkan dengan perbezaan 1 mata berbanding Negeri Sembilan di tangga kedua. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Selangor FC 2 turut meraih 3 mata selepas merakam kemenangan 1-0 ke atas skuad projek FSN FAM. Jaringan Harith Haikal pada minit ke-59 cukup penting buat Selangor FC 2 selepas perlawanan berkesudahan dengan keputusan 1-0 memihak pelawat. Dan Selangor FC 2 naik satu anak tangga, memintas Kelantan FC untuk berada di tangga keempat Liga Premier. Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca sama berkesan cegah jangkitan teruk COVID-19. Tepati janji temu anda. Saya Siti Khadijah Jaafar. Salam hormat dan Assalamualaikum.